band ni dah dikenali sebagai Auto ni dah lama lah. Betul. Kenapa tiba-tiba ditukar nama itu kepada Mono Stereo? Okey, sebenarnya sebenarnya daripada sebulan ni memang banyak sangat fans, kawan-kawan semua tanya soalan yang sama. So ini baru kita bercerita berdepan dengan kamera dan untuk semua apa yang berlaku sebenarnya. Sebenarnya O2 tu masih ada. So O2 ni sebenarnya dia dah ada album, dia dah pernah menang anugerah, dia dah ada dia punya konsep dan sebagainya lah. So bila sampai satu tahap, kita rasa kita dah berada di satu tahap yang sangat selesa. Maksudnya kita dah ada show, kita dah ada album, kita dah menang anugerah, kita dah sampai satu level yang kita rasa kepuasan daripada O2. So, dah ada konsep. So maksudnya sekarang ni apa yang kita nak buat ni, Mono Stereo ni sebenarnya kita anggap dia adalah satu band baru yang fresh, momentum muzik dia lain, karakter dia pun berbeza daripada O2. Sebab satu, kita tak nak rosakkan O2 ni, dia dah ada satu konsep yang orang tahu itu adalah muzik dia. Jadi kalau kita tukar, dia dah tak jadi O2. Kan? So kita nak buat Mono Stereo ni adalah satu benda yang lebih fresh, yang terkini. Maksudnya daripada umur 18 tahun sampai umur bawah 40. Yang sekarang punya genre muzik. Kita tak nak tertinggal dalam setiap konsep yang ada sekarang hari ni lah. Jadi kita buat Mono Stereo ni, tujuan dia kita nak rasa macam dulu mula-mula kita keluar first lagu, first album, benda tu semangat dia lain kan. So O2 ni still akan ada album baru dan sebagainya, tapi Mono Stereo ni di dalam konsep yang berbeza. Dia ada memang banyak perbezaan dia dari segi karakter, dia punya music video yang akan datang, kemudian dia akan ada road tour. Tapi kita punya semangat tu macam kita first nak keluar album. Kita sentiasa anggap Mono Stereo ni adalah artis baru. So kita nak rasa balik semangat yang macam mana kita keluar O2 yang first dulu. Kan kita dalam keadaan kita struggle nak dapatkan show. Benda tu yang best sebenarnya bila kita ada band. Bila kita dah sampai tahap selesa tu, kita rasa macam kita dah tak tahu nak buat apa sebenarnya. Show dah automatic ada organizer akan panggil kan, kita dah tak rasa. Tapi bila kita buat Mono Stereo ni, kita nak perkenalkan band, kita nak bawa material baru, kita nak pergi pada media, kita rasa ada kerja kita nak buat. So pada kita Mono Stereo ni satu benda yang baru, artis baru, dan kita nak memperkenalkan satu konsep muzik yang baru. Itu sebenarnya lah. So setakat ni macam mana apa sambutan Mono Stereo ni organizer untuk mengenali sebab sebelum ni kan? Yes, betul. Ya, betul. Sampai sekarang sebenarnya best dia pula bila kita keluarkan nama, okey, kita represent Mono Stereo kan. So orang tak tahu Mono Stereo tu apa, yang dia orang tahu adakah O2 ni dah tak ada tukar nama atau sebagainya. Benda tu yang jadi cetusan pada organizer-organizer ni. Even bila kita sekarang kita tengah record album, kita target dulu next year baru kita akan start show. Tahun ni kita nak buat album je. Tapi bila kita tukar nama tu jadi terbalik. Jom heboh panggil kan, dia jadi cepat pula. So pada kita benda tu positif. Maksudnya orang nak tahu apa yang berlaku, band ni macam mana kan. Tapi untuk masa sekarang yang panggil kita macam Jom heboh semua, kita still present lagu O2 lah, sebab lagu kita belum keluar. Kita akan keluar pada 31 bulan Ogos ni, first single. Itu baru kita akan release sekali dengan official music video dan single baru. Bulan 12 kita keluar full album dalam bentuk cakra padat. Lepas tu kita ada merchandise, CD dan everything lah. Mana tadi sebut pasal perbezaan waktu dan Mono Stereo, dia sound dia betul. Kan? Jadi adakah ni dia sebagai satu eksperimental untuk Mono Stereo? Dia sebenarnya ini adalah sisi gelap O2 sebenarnya. Sisi gelap ni maksudnya muzik macam dulu kita buat album, kita nak kena fikir banyak benda. Kita kena fikir untuk TV, kita kena fikir untuk radio dan sebagainya. Tapi untuk Mono Stereo ni adalah untuk kepuasan kami ni. So kita kita buat bila kita buat satu karya tu, bila kita buat satu karya tu, kita tak tersekat oleh satu-satu benda tau. Tak tersekat oleh orang umum, secara umum kan. Orang awam, kawan-kawan, hang tak boleh buat macam ni, hang tak boleh buat macam ni, hang kena macam ni kan, untuk radio kan. So Mono Stereo ni bebas untuk buat apa saja dalam karya lagu, sebab kebanyakan komposer saya buat lagu lah startnya kan. So Anip dengan Izan cakap, Lan, hang buat je apa yang suka, kita akan follow up kan. Jangan terkongkong seperti mana yang O2 dulu punya konsep kan. Macam O2 dia ada konsep dia, kami tak boleh keluar pada konsep tu. Dia ada cara dia lah. Mono Stereo ni bebas kan. So saya dapat green light ni, bagi green light kali ni kan. Cuma dia tak adalah lagu yang jadi metal atau sebagainya. Dia masih boleh didengari oleh umum. Cuma dia tak ada sekatan. Maksudnya macam dulu kalau kita nak heavy punya sound, ada certain sound kita tak boleh pakai sebab kita nak hantar ke radio, kita nak hantar ke TV kan. Tapi yang ini kita bebas. Maksudnya kita betul-betul eksperimen dan kita lebih kepada persembahan live. Tapi kalau ada demand TV atau radio panggil, kita jalan macam biasa lah, tak ada masalah lah. Lagi satu, kalau macam O2 dulu, kayak kita orang akan bila buat satu produk,
kita akan meeting selepas produk tu siap dan kita tengok benda ni orang akan suka ke tak, kawan-kawan suka ke tak. Itu ada cara je lah. Tapi untuk mono stereo ni kita buat apa yang kita nak sampaikan. So kita tak perlu nak tanya best tak lagu ni, best tak lagu ni. Kita just buat je. Kalau ada yang orang suka, alhamdulillah. Sebab kita hanya menghasilkan satu produk yang karya. So kita tak perlu terkongkong oleh satu-satu benda lah. Kita bukannya produk shampoo atau sabun apa kan. Kita just buat lagu. Cuma kita make sure lagu tu tak menyakitkan telinga orang lah kan. Still umum boleh dengar, makcik-makcik boleh dengar, macam tu lah kan. Cuma pada makcik-makcik yang rock and roll lah. Adakah bila ada satu band ada dua nama, seperti ada band lain yang buat drum ini, adakah dia benda tu menjadi satu macam satu keistimewaan ataupun kemestian setiap band? Pada saya sebenarnya tak. Tapi jikalau band tu dia betul-betul macam contoh macam O2, dia dah pernah lalui zaman ada album, zaman menang anugerah. Dia dah ada satu konsep, orang dengar orang tahu ini O2. Daripada zaman underground sampai ke radio, TV kan. So bila kita nak tukar konsep, kita tak boleh tukar serta-merta sebab dia ada hardcore fan tau. Bila kita tukar, dia orang takkan suka. Even dulu banyak band rock kita yang tiba-tiba potong rambut pun dia orang tak suka. So kalau boleh kita nak biar benda tu, itu adalah sejarah dia. Dia tak mati kat situ, dia still akan ada material dia akan keluar. Cuma mono stereo ni satu benda sisi gelap dia. Maksudnya ini sebenarnya influence yang diorang betul-betul nak bawa sebenarnya. Macam O2 ni kita masih jaga-jaga untuk pergi ke radio, untuk jadi OST filem. Tapi yang ini kita ini cuma tak adalah macam daripada segi lagu mono stereo ni ada lucah ke apa, tak ada. Still positive vibe. Kita bagi benda yang positif. Cuma dia berbeza daripada segi sound, technical, susunan lagu dia tak sama. Lebih kepada independent lah. Yes. Dia kalau contoh lain kita nak cakap tu, contohnya Rage Against the Machine. Yes. Jadi Audio Slave. Ya, betul. Sebenarnya orang yang sama je kan. Satu lagi contoh senang orang faham lah. Fender dia keluar Squier, Gibson ada Epiphone. Benda tu sebenarnya tak ada penghalang apa pun atas kita nak marketing benda tu macam mana. Dan kita mesti kita heran kenapa Fender dia ada Squier di bawah dia. Kenapa dia keluarkan tu kan? Sedangkan chord kenapa dia keluarkan Manson? Kenapa dia tak buat je chord tu? Sedangkan chord daripada zaman dulu lagi kan. Manson baru lagi, tapi Manson tu yang naik. Itu nasib lah macam Audio Slave. Perjanjian itu yang saya tahulah, kita keluar album ni, kalau jadi tekan ni, tak jadi kita stop. Dia meletup album tu Audio Slave kan. Terus kena jalan lah. Itu macam satu lagi apa, Linkin Park apa ni, Chester dia ada band sendiri. Radiohead pun ada band lain, The Smile. Dan bukan The Smile saja, ada banyak kan. Dia ada banyak. So benda tu tak ada penghalang lah bagi saya kan. Tak kisah, jangan takut lah kan. Itu je lah, kena berani lah kan. So mono stereo ni adakah akan kekal bersama dengan O2 ataupun hanya untuk certain projek saja? Okey, disebabkan dia adalah seperti anak syarikat kepada O2 ni. Dia tak boleh nak lari mana-mana sebab kita adalah orang yang sama, cuma present produk yang berbeza. So sebab hari ni pun still ada organizer yang call kita nak bulan Januari kot. Dia nak O2 yang perform. Maksudnya dia nak O2. Dia tak nak pakai mono stereo, dia nak pakai sebab dia tak pernah dengar material mono stereo lagi. Dekat situ bulan Januari bermakna O2 ada show. Tapi dalam masa yang sama Januari juga mono stereo ada show. Sebab dia respect. Yes. Respect kat kami. Sebab kami ada terang kat dia orang kata mono stereo ni lain tau. So dia kata tak apa, kita ambil O2 sebab mono stereo belum ada lagu. Nanti kalau dah siap mono stereo, kita panggil mono stereo pula kan. So kita nampak dia respect kat kita kan. So alhamdulillah lah benda tu kan. Tu kita orang tengah tunggu. Satu masa nanti kita ada 2 show dalam masa yang sama. Kita perform dulu, lepas tu kita perform lagi. Tukar wardrobe je. Tukar wardrobe. Panggil mandi dah. Dari segi lah saya katakan sekarang ni lagu-lagu ni dia lebih kepada trend TikTok. Okey. Macam di TikTok ni memang orang akan ada lagu-lagu rock yang kita tak pernah dengar pun naik balik. Ya, betul. TikTok. Yes, betul. TikTok ni. Dia pada saya sebenarnya dia kalau secara mendalami sebenarnya dia bukanlah trend TikTok. Dia sebenarnya sekarang ni TikTok yang tengah popular. Kan kalau contoh nama dia Ahmad tu lah popular. Macam dulu YouTube contoh, kita ada Facebook. Ramai juga yang berjaya daripada Smule dan sebagainya. Cuma sekarang ni dia punya trend adalah TikTok. Maksudnya TikTok ni mileage dia yang paling tinggi.
So pada saya sebenarnya pendengar ni dia dah mula sampai satu tahap, dia dah kurang mendengar radio dan tonton TV. Dia lebih kepada telefon, YouTube dan sebagainya. Jadi pendengaran diorang ni dah berbeza. Macam contoh lagu malam petang tu, malam pagi petang tu kan. Kita pun dengar, saya pun tak nafikan lagu tu bagus dari segi penulisan lirik, walaupun dia simple, walaupun bukan genre kita, tapi bila kita dengar kita akan suka sebab kita selalu dengar. Sepatutnya trend ni lah yang berlaku di radio sebenarnya. Kalau radio tu dia putarkan lagu tu 5-6 kali satu hari, lagu apa pun akan jadi sedap sebenarnya. Tapi sekarang ni trend dia adalah di radio ni susah untuk kita dapat spot untuk kita play. Jadi orang sekarang tengah gilakan TikTok. Jadi automatik apa yang dia dengar kat TikTok dia akan suka. Itu trend dia sekarang sebenarnya. Dan pada kita sebenarnya every lagu ni, tak kira dia R&B ke hip hop ke rock ke, masing-masing ni dia ada dia punya soul dan peminat dia sendiri. Cuma beza dia, kalau rock ni dia bergantung kepada fan yang hardcore, maksudnya yang akan turun pergi show, yang beli merchandise, beli CD dan sebagainya. Tapi berbeza dengan lagu hip hop atau sebagainya yang dia orang suka dengar di YouTube dan sebagainya. Dia fan dia tak sama. Sebab tu kalau rock scene ni dia banyak konsert. Tapi kalau hip hop ni dia once a while, sekali-sekali saja. Dia tak boleh buat macam mana rock buat kan. Sebenarnya pada kita rock music ni dia merangkumi semua orang daripada budak sampai orang tua. Itu perbezaan ialah kekuatan rock ni. Sebab dia ada slow rock, dia ada ballad, dia ada hard rock, dia ada banyak kan dalam pecahan muzik. Tapi pada kita sebenarnya apa yang berlaku hari ni adalah disebabkan orang terlalu nak dengar lagu yang dia suka tapi dekat radio dia tak dapat dengar. Ya betul. Ini sebenarnya yang berlaku. Kita pun tak salahkan pihak radio sebab pihak radio ni dia ada kuantiti, dia ada masa untuk iklan, dia ada bisnes dia. Kita tak pernah salahkan pihak radio, kita memahami. Tapi sekarang ni dah jadi cabang baru. Orang dah mula dekat TikTok ni dah mula viral. Apa saja yang dia orang suka dia orang boleh tengok on the spot. Macam kan. Tambah pula sekarang kan. Sekarang kita cakap budak lah. Budak pergi sekolah, member cakap dengar band ni ABC ni kan. Oh, sekarang tengok telefon, dekat mana dia orang nak cari? Satu YouTube, nombor 2 TikTok. Itu je. Dia orang dah tak play radio, tak cari radio dah dengar dah. Dia orang semua kat telefon lah sekarang. So dekat situ kita dah nampak punca dah dekat mana asal kita nak cari. So kita tuju kat situ. Tapi kalau dalam TikTok ni, kalau ada yang lagu, saya faham maksud abang, lagu-lagu yang tu kan. Saya tak ada nama lagu tu, ada genre dia. Tapi saya rasa benda tu satu genre yang telah di-create oleh orang-orang TikTok sendirilah. Sebab dia remix bukan lagu asal, dia remix lagu orang masuk situ kan. Bukan lagu orang kata lagu apa orang asal, lagu original lah, bukan original kan. So benda tu macam saya dulu pun zaman sekolah pun macam tu juga. Ambil lagu ni ubah jadi metal, ambil lagu ni warna apa tu sonok sendiri kan. Sama lah budak-budak zaman sekarang macam tu lah. So kalau kita berani buat benda yang remix balik tu, tak salah juga bagi saya kan. Copyright tetap kepada orang tu kan. Okey je. Mono Studio lebih ke arah ni lah untuk trend TikTok ni. Dia sebenarnya satu konsep yang serius rock band. Cuma eksperimen kita tu lebih daripada segi technical sound, arrangement. Dia memang benda yang serius. Pada kita pun, kita memang tak nafikan bahawa lagu macam ni mungkin susah untuk kita viral dekat TikTok. Dia lebih kepada musician yang betul-betul minat bunyian, minat karya dan sebagainya, penulisan. Dia benda yang serius sebab kita nak lahirkan album. So kita kena buat benda yang betul-betul proper lah. Sebab pada kita sebenarnya simple. Apa yang kita fikir, contoh kita ambil konsert Muse baru-baru ni, konsert Muse. Dia lebih kurang 51,000 tak silap fan dia yang hadir. Yang kita faham, yang pasang lagu dia hanya radio English. Itu pun sekali-sekala. Dia tidak ada di radio-radio swasta yang biasa ni kan. Tapi dia boleh menarik orang sebanyak 51,000. Bermaksud orang mendengar lebih kepada YouTube ataupun facilities lain, TikTok dan sebagainya lah. Sebab kalau kita nak dengar lagu ni dekat radio setiap hari, dia tak ada di medium radio biasa ni kan. Apa pun punca dia kawan-kawan beritahu. Yes, pada kita sebenarnya dia bergantung kepada orang tu. Kalau dia suka, dia akan pergi tonton. Itu je. Dia tak semestinya lagu tu popular kat radio tapi dia tak boleh buat konsert. Dia benda tu balik-balik. Sebab kalau kita fikir balik, daripada 10 tahun lepas, kita ambil semua artis yang menang anugerah juara lagu. Tak semua artis yang menang juara lagu tu mampu buat konsert. Kan, kadang-kadang band independen boleh buat konsert lagi besar daripada mainstreamnya artis. So pada kita, fan tu lah, dia bergantung kepada fan. Itu sebenarnya lah. Marketing Mono Studio ni Okey, pada kita apa yang kita dah rancangkan dan kita dah mula viral kan. Pada bulan 8 ni, 31 bulan kita akan keluar first single dan official music video.
Bulan 12 kita akan keluar full album sekali dengan merchandise, t-shirt, bag dan macam-macam lagi. So kita terus akan buat tour. Tour kita bermula daripada Perlis sampai ke Singapura. Tour kita ni kecil-kecil je, kita tak buat besar. Tapi di KL nanti kita buat besar. Di KL tu maksudnya kita nak panggil media, kita nak panggil kawan-kawan artis, kita nak orang kata nak jadikan hari tu hari mono stereo. Kita tak ada expect untuk benda ni meletup sebenarnya, tak. Tapi ini untuk kepuasan. Untuk kami ni nak rasa kepuasan apa yang kita nak perform. Itulah. Nak bagi nak bagi karya kami lah kat orang sampai. So kita pergi kat tempat dia orang. Macam itulah maksudnya. Pengharapan Mono Stereo. Okey, untuk Mono Stereo, first kali kita nak bagi tahu, kita nak ucapkan tahniah pada semua rakan-rakan artis Malaysia yang buat konsert baru ni. Kita rasa sangat-sangat teruja, korang memang terbaik sebab boleh kata semua konsert full house. Tak kira artis baru ke lama ke, kita memang salute korang. Semoga moga benda ni berterusan dan tak dinafikan di belakang tabir tu pihak media, even Kelkatu yang hadir pada hari ni, yang orang-orang ni lah yang sentiasa membantu artis-artis ni sebenarnya berkembang. So pada kita yang di belakang tabir ni sangat penting. So kita harap kita akan terus menghormati antara satu sama lain, tak kira dia ballad ke dia rock atau sebagainya. So moga industri kita terus maju, dan pada kita daripada Mono Stereo, moga korang suka karya kita yang akan rilis pada 31 bulan ni yang berjudul Monophonic, single pertama. Bagi tahu lah yang akan ada official music video. So nantikan, semoga karya-karya ini menjadi satu satu punca untuk korang mendengar satu genre muzik yang lain daripada yang ada sekarang ni lah. InsyaAllah itu je lah. Okay, boleh promo tak? Boleh. Okay, first kali dekat saya masih ada stok baju O2. So siapa nak free tu jumpa saya, boleh PM saya ke tepi. Dekat Facebook Mono Stereo boleh, dekat Facebook Izan boleh, Anik boleh, saya boleh. Just PM, kita bagi free. Nombor 2, jangan lupa merchandise Mono Stereo, bag, baju, stiker, poster, semualah merchandise. Boleh PM dia, jangan PM saya lah. PM dia. Okay, dan paling penting tu jangan lupa check it out, YouTube Mono Stereo, Facebook Mono Stereo, semuanya Mono Stereo lah. Dan muzik video hujung bulan ni 31 Ogos 2023. Thank you. Okay, Zan. Terus support kami band baru nak belajar main muzik. Okey, apapun, shout out untuk Kelkatu TV. Terima kasih kerana interview Mono Stereo. So moga terus beri kami sokongan. Moga kita di antara pihak artis dan pihak media akan terus bekerjasama untuk membantu mengembangkan industri muzik tanah air, insya-Allah. Jumpa lagi.